Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita sambungnya hadis yang ke-90. Hadis yang ke-90 minggu lepas sudah dibaca hadis yang ke-90, tetapi tidak ada penambahan, ada saya nak tambah sedikit tentang beberapa hukum dalam hadis yang ke-90. Dalam kitab terjemahan hadis yang nombor 97. An Abi Salamah Sa'id ibn Yazid qala sa'altu Anas ibn Malik radhiyallahu anhu akana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'laihi qala na'am. Daripada Abu Salamah, Abu Maslamah, namanya Sa'id bin Yazid. Dia berkata, aku bertanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam solat sambil memakai dua selipar? Qala, Anas bin Malik berkata, na'am, ya. Mafhum hadis ini adalah Sa'id bin Yazid ini dia bertanya pada Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam solat sambil memakai dua selipar dia? Dua kasut dia, dua selipar dia. Yang mana ia adalah sebagai teladan untuk kita semua ikut. Maka dijawab oleh Anas bin Malik, ya. Yakni Nabi SAW solat dengan dua selipar dia, dan itu adalah termasuk sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini secara jelasnya nak memberitahu pada kita, nak mengajar pada kita, iaitu sunnah memakai selipar ketika solat. Dengar elok-elok. Iaitu sunnah memakai selipar atau kasut ketika solat. Dan termasuk juga sunat. Ini adalah termasuk perkara yang disunatkan kepada kita, memakai selipar ketika solat. Maka jika kita faham mafhum hadis ini, zahir hadis ini, maka jelaslah sesiapa yang memakai stokin ketika solat itu sunat. Sesiapa yang memakai khuf ketika solat itu adalah sunat. Dan sesiapa yang memakai kasut atau selipar ketika solat itu juga adalah sunnah. Tetapi sunnah dia ada kedua-duanya. Sunnah memakai selipar, sunnah tidak memakai selipar. Kedua-duanya. Maknanya siapa yang pakai selipar itu pun sunnah. Siapa yang tidak memakai selipar itu pun sunnah. Siapa yang pakai stokin itu sunnah. Siapa yang tidak memakai stokin itu pun juga sunnah. Siapa yang memakai khuf
itu sunnah. Sesiapa yang tidak memakai khuf, itu juga sunnah. Penerangan kepada makna khuf, khuf ialah pelapis kaki. Pelapis kaki ataupun seumpama dengan stokin. Stokin tebal. Biasa dibuat dengan kulit. Dijadikan sebagai sarung kaki. Maka khuf ke, stokin ke, selipar ke, ataupun sandal ke, ataupun kasut ke, kasut tinggi ke, kasut yang biasa ke, tak kisah. Kasut tinggi macam kasut polis ke, kasut askar ke, ataupun kasut-kasut yang biasa orang pakai itu ke, itu juga sunnah. Memakainya adalah sunnah. Jadi seperti itulah juga kita tak boleh menafikan sunnahnya tidak memakai kasut, kita tak nafikan. Maka seperti itulah juga kita tidak menafikan sunnahnya memakai selipar atau memakai kasut. Kena ingat benda ni. Kerana masyarakat awam dan setengah-setengah orang yang suka berdebat, suka yang membangkang, mereka berpendapat kata cara solat dengan memakai kasut ni sudah tidak relevan zaman sekarang. Sudah tak sesuai dah di zaman sekarang. Kerana zaman sekarang sudah zaman moden, tak patutnya kita pakai kasut ataupun selipar ketika solat. Ini ada pendapat yang salah. Bertentangan dengan hadis Nabi. Jadi kita nak pakai selipar ataupun tak pakai selipar itu terpulang. Tetapi jangan kita menafikan sunnahnya memakai selipar. Sunnahnya tidak memakai selipar. Kedua-duanya. Orang yang memakai selipar, jangan pula mengutuk orang yang tak pakai selipar. Orang yang tak pakai selipar, jangan pula mengutuk orang yang pakai selipar. Kerana kononnya itu tidak sunnah, pakai selipar apa? Bukan sunnah gitu. Zaman sekarang, zaman moden, mana orang solat pakai selipar? Ini kita kena faham, keadaan-keadaan tertentu, contohlah keadaan-keadaan tertentu. Kita solat di kawasan jalan, kita solat di kawasan jalan, kawasan tepi jalan ataupun di kawasan-kawasan padang, di kawasan-kawasan kawasan tempat-tempat yang lapang, yang mana ketika itu kita memakai selipar. Ketika kita nak solat pun juga kita memakai selipar lah. Kita nak solat, kita pun pakai selipar. Dan ada juga setengah-setengah tempat, contohnya saya ambil contoh di Pakistan. Mungkin anda semua tak pernah pergi. Jadi kalau di Pakistan, biasa kalau kita pergi ke kawasan-kawasan bukit, ke kawasan-kawasan yang jauh daripada bandar, desa, biasanya ada masjid-masjid yang dibuat yang mana lantai dia tu tanah biasa saja, dia hanya buat benteng saja, benteng kecil lebih kurang 1 kaki, lebih kurang 1 kakinya benteng, sebagai benteng itu sebagai petanda masjid untuk disolat di situ. Dan tidak ada atap semua sekali tak ada, itu saja yang ada. Dan kawasan mimbar tu dia letak dia di kawasan depan tu dia letaklah macam mihrab. Dia buat bentuk macam mihrab. Itu saja. Dan di dalam tempat itu maknanya tanah lah. Tetapi dibersihkanlah, disapu-sapu semua sekali. Kalau ada yang kotoran-kotoran semua disapu, mana bersihlah kawasan tu, memang bersih. Tapi kalau nak solat dengan memakai selipar pun tidak ada masalah, kerana dalam tu pun tanah sama-sama je. Luar masjid pun tanah, dalam masjid pun tanah. Maka tempat-tempat gini, masjid yang sebegini sangat sesuainya kita solat dengan memakai selipar, dengan memakai kasut. Yang mana sekiranya kita nak masuk ke dalam masjid itu, kalau kita tanggalkan selipar kita, nescaya akan kotornya kaki kita dengan kesan tanah, kesan-kesan tanah-tanah. Maka sebab itulah penting kita menghayati sunnah. Yang mana sunnah mengajar Nabi SAW solat dengan selipar. Dan begitu juga di zaman Nabi SAW.
keadaan begitulah juganya berlaku. Nabi sallallahu alaihi wasallam solat dengan selipar dia. Di tempat-tempat tertentu Nabi sallallahu alaihi wasallam solat dengan selipar. Dan ada juga yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tanggalkan selipar. Jadi bila kita dah faham itu adalah jelasnya adalah sunnah Nabi. Jangan sama sekali kita nafikan konon kita kata ini adalah sudah dihapuskan hukumnya. Hukum sunnah itu sudah dihapuskan kerana zaman sekarang adalah zaman moden, yang mana zaman moden sekarang sangat tak sesuainya pakai selipar. Mungkinlah dia buat alasan tak kalau kita nak masuk masjid pakai selipar. Betul lah juga kalau dikira loginya. Iya, memanglah kalau kita nak masuk masjid yang mana masjid itu dengan adanya kapet, dengan adanya bersihnya masjid itu, tak mungkin kita nak masukkan selipar kerana kalau kita masukkan selipar sudah tentulah adanya pasir-pasir yang lekat di selipar itu akan masuk ke dalam masjid. Maka sekiranya masjid itu tidak mesra untuk digunakan selipar kasut, maka memang tak sesuai pula untuk kita solat di masjid itu dengan memakai selipar ataupun kasut. Tetapi janganlah kita hukum jamak semua sekali sama masjid. Sebab ada je masjid-masjid yang mana yang berlaku juga macam saya tengok di kawasan Sudan ke ataupun di kawasan mana yang di kawasan Afrika lah, yang mana saya tengok ada je masjid-masjid yang lantai dia hanya tanah biasa. Lantai dia hanya tanah biasa. Tidaklah lantai itu macam kita ada lantainya dengan tile, adanya dengan simen, tak ada. Itu semua sekali tak ada. Bahkan dinding-dinding pun dibuat daripada tanah. Dinding-dinding masjid pun dibuat daripada tanah saya tengok. Jadi tempat-tempat sebegini sekiranya mesra untuk digunakan selipar kasut, maka kita solat dengan memakai kasut ataupun selipar itu tidak mengapa. Dan itu juga termasuk juga sunnah. Dan ini memudahkan laginya urusan kita sekiranya kita nak solat di mana-mana. Contoh yang paling mudah, solat di kubur. Di kubur ni bukan kita solat sunat di kubur, maksudnya kita solat jenazah di kubur. Contohnya orang tu terlewatlah nak solat, tak sempat nak solat, kemudian dia pergi ke kubur, orang dah tanam dah jenazah itu. Contohnya anak dia lah, bapa dia mati meninggal dalam kubur dah, sudah tanam dah dalam kubur. Maka dia pun sampai itu, ketika dia nak solat di kuburan itu, maka dia solat sambil berdiri dengan memakai selipar. Dia solat sambil berdiri dengan memakai selipar. Begitu juga solat-solat jenazah yang mana disolat di luar masjid. Solat jenazah yang dilakukan di luar masjid. Kita tidak tanggalkan selipar, kita terus pakai selipar itu. Mana solat sambil memakai selipar itu, dan itulah sunnah Nabi. Sebab tu tidak boleh menafikan sunnah ini. Sunnah ini tak boleh. Sekiranya kita menafikan sunnah ini, nescaya jika solat jenazah tadi apa semua sekali, ketika dalam keadaan di padang, di tempat-tempat yang sesuainya pakai selipar, nescaya dia akan tanggalkan selipar pula. Dia akan solat di atas tanah. Lebih berat lagi mungkinlah tanah situ, masa tu tanah-tanah pun ada kotor-kotor sikit, ataupun adanya lumpur-lumpur sikit, ataupun adanya tanah yang panas ketika tengah hari ke apa. Jadi sudah tentulah tak mungkin dia akan tanggalkan selipar dia untuk dia solat. Contohnya solat jenazah. Contohnya solat jenazah ataupun solat Jumaat yang penuh masjid sehingga orang tu jadi solat sampai keluar. Maka bila siapa-siapa yang solat Jumaat yang sampai solat kat luar, boleh saja dia solat dengan memakai selipar. Ketika dia nak sujud, dia bolehlah buat lapik untuk kalau dia nak letak juga sejadah apa, dia untuk dia sujudlah atas sejadah. Itu tidak mengapa. Tetapi sekiranya menafikan sunnah ini, niscaya ketika masjid penuh kita kena solat di tengah jalan, maka niscaya kita pun kena tanggalkan selipar. Dan hukum selipar nak lebih kurang sama saja dengan hukum sejadah, kain sejadah. Nak hukum dia lebih kurang saja dengan hukum kain sejadah, tikar sejadah. Yang mana kita nak solat, kita hamparkan sejadah. Lebih kurang itu saja hukum dia. Jadi, itu antara perkara-perkara yang sunnah.
Okey, habis itu penerangan hadis yang ke-90, kemudian hadis yang ke-91. An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilun Umamah bint Zainab binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wali Abil As ibn Rabi' ibn Abd Syam fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha. Sini ada dua lafaz riwayat hadis. Dua lafaz. Lafaz yang mula-mula daripada Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pernahnya melakukan solat sambil pernah ni mana bukan sekali, kerana yusalli mana pernah berkali-kali juga. Dia solat sambil mendukung Umamah binti Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui anak dia Zainab. Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam Zainab. Cucunya bernama Umamah, yakni perempuanlah, perempuan. Bayi perempuan. Dalam riwayat yang lain pula daripada Abil As bin Rabi' ibni Abd Syam, dia berkata, fa idza sajada, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, wada'aha, dia meletakkan Umamah itu. Umamah dia letak bila dia sujud. Wa idza qama, bila dia berdiri, bangun berdiri, nak berdiri, hamalaha, dia pun ambil dukung baliknya berdiri. Mana mula-mula dia dukung, ketika dia berdiri dia berdukung, ketika dia sujud dia letak, kemudian ketika dia bangun daripada duduk itu, dia bangun, dia angkat baliknya berdiri. Mana itulah berterusannya sehinggalah habis rakaat keseluruhan. Dan ini lafaz ini solat fardu. Ini solat fardu. Ini yang masyhurnya adalah solat fardu. Solat fardu. Mana solat berjamaah, solat fardu. Bukan semata-mata solat sunat. Bahkan kalau hadis ini maksudnya hadis sunat sekalipun, solat sunat sekalipun, itu pun tetap juga dihukumkan sama. Tapi bila sebut kata solat fardu, itu lebih kuat lagi hukumnya. Dan solat sambil berjamaah pula lagi kuatnya hukumnya. Secara zahir hadis ininya nak beritahu sunnah juga, termasuk sunnah, dan sunnah ini sunnah yang diharuskan kepada kita yang memerlukan, ada keperluan untuk mendukung, nak membawanya anak kecil ketika solat. Boleh saja dia tu solat sambil memegangnya anak kecil. Dan ketika dia sujud dia letak. Dan hadis ini sebenarnya kali memberi ruksah, kelonggaran, keringanan kepada kita semua. Kenapa? Bagi orang yang berkeluarga, benda ni dia sangat-sangat sensitif dan dia sangat-sangat arif. Bahawasanya ketika dia solat di masjid, contoh di masjid, amat sukar untuk menjaganya bayi kecil. Amat sukar. Nak jaga bayi kecil amat sukar. Mana si isterinya, si ayahnya, si maknya nak solat. Maka macam mana nak buat? Anak kalau kita biarkan gitu mungkin menangis. Maka kita pun dukung dia. Dan satu lagi, kalau tidak kerana itu sekalipun, anak kita tidak akan berkeliaran ke tempat-tempat lain kerana kita dukung. Maka ini memberi keringanan kepada umat. Contoh tauladan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memberi keringanan kepada kita semua. Lebih-lebih lagi orang yang mempunyai anak kecil yang sangat memerlukan ketika dia nak solat. Hukum ini dia sangat perlu. Anak kalau dia biarkan gitu, anak dia mungkin menangis. Bila dah menangis teruk tu, payah dah nak berhenti. Kan? Maka tidak boleh tidak, dia kena dukung anak itu. Dan takkanlah dia nak dukung sehingga dia kena tinggalkan solat, dia lengahkan solat. Tidak semesti kena gitu. Dia teruskan solat seperti mana biasa. Mana kerana anak janganlah menyebabkan dia itu lalai leka untuk menunaikan solat. Tidak akan jadi lalai leka. Terus dia melakukan solat walaupun mempunyai anak kecil. Dan ini bentuk hadis ini juga nak memberitahu tentang
kasih sayang Nabi SAW yang Nabi SAW tunjukkan kepada umat. Yang mana anak ni kira-kira bukan anak dia tapi cucu dia. Mana dia ni sebagai datuk. Dan Nabi SAW tunjuk contoh teladan kepada kita semua sekali, supaya kita ni rapat-rapat dengan anak-anak kecil. Suka kepada anak-anak kecil. Dan kita ketika solat pun kita membawa sekali. Dan itu juga adalah ada pelbagai hikmah. Bila kita bawa anak kecil ketika solat, ini pelbagai hikmah. Antara hikmah yang paling mudah untuk difahami ialah kita dapat mengasuhnya, mengajar anak kecil kita mengenali solat pada usia bayi. Pada usia kecil. Dia sudah mengenali kita solat. Dia sudah tahu dah, dia tengok dah bapak dia solat. Dia tengok dah ibu dia solat. Dia sentiasa tengoknya ayah dia solat. Bahkan ketika solat, kebiasaannya anak-anak kecil ini, dia suka menghampiri orang solat. Itu sudah menjadi fitrah. Sudah menjadi fitrah. Mana fitrah fitrah manusia. Okey, dia menjadi ada terganggu sikit. Okey, sini menjadi fitrahnya manusia, kita ni semua sekali kena satu orang budak ni, perempuan budak kecil sudah menjadi fitrah ni, dia suka kepada solat. Tak tahu kenapa. Kalau anak-anak saya biasanya, dan saya tengok anak-anak orang lain pun biasanya ketika orang solat dia suka menghampiri. Dan itu mungkin juga kerana fitrah. Fitrahnya manusia yang mana dia akan suka melihat orang solat. Dan kita pula, kalau kita suka membenci anak kita untuk menghampiri solat, ini sebenarnya kali kita cuba memprovok dia supaya dia tu tak suka solat. Time solat ni duduk jauh-jauh. Jadi kita daripada kecil lagi ajar anak kita supaya menjauhi solat. Tiba-tiba ketika dia dah besar dah, makin besar dah, meningkat remaja dah, barulah kita nak tekan dia solat. Sebelum pada ni kita halau dia solat. Tapi bila dia dah besar baru nak suruh dia hampir kepada kita solat. Jadi ini antara hikmah-hikmah yang bagus yang ditunjuk ajar oleh Nabi SAW supaya kita semua sekali ini dapat mengasuh, ajar anak kecil kita ini menghampiri solat sekecil-kecil usia dia. Sekecil-kecil usia dia kita ajar dia solat. Biarlah dia main-main pun dekat dengan kita, ganggu kita solat sekalipun, lama-lama sudah dia anak kecil, biasalah dia akal dia pun kurang masa tu, maka kita ajar pelan-pelan, kan. Kalau tidak, jarang-jarang sekali kita bawa pergi masjid, niscaya akan anak kita pun tak pernah tengok orang solat, mungkin akan melaung, menangis-nangis ketika solat ramai. Sebab kenapa? Kerana tidak biasanya anak kecil kita itu dengan solat. Kenapa dia menangis? Dia menangis kerana takut. Tengok orang tu ramai-ramai semua jadi takut. Jadi kalau kita sudah biasa dah tengok orang solat, jadi anak kita pun akan rasa tenang ketika duduk di tempat ramai, solat berjemaah apa semua, bawa anak kecil pun dia akan rasa tenang. Dan sini berlaku khilaf ulama. Berlaku juga khilaf ulama. Ada di kalangan ulama yang mendakwa hadis ini sudah dinasahkan hukumnya. Dinasahkan hukum. Dan antara lain dakwaannya adalah hadis ini adalah khususiat Nabi sahaja, bukan umat. Jawapan yang dia kata ini khususiat Nabi, jelas-jelas dah hadis ni tak beritahu pun khususiat Nabi. Satu. Kalau dia kata adanya nasakh hukum, dihapuskan hukumnya, mesti akan diberitahu oleh Nabi SAW. Benda yang dihapuskan hukum mesti akan diberitahu sendiri oleh Nabi SAW. Nabi tidak akan diamkan perkara ini. Benda yang dia buat, kemudian dari segi hukum dia buat diam-diam gitu. Nabi bukan jenis orang yang diam-diam gitu tanpa memberitahu hukum ni boleh ke tak boleh. Kalau dia tunjuk tu mana boleh. Tapi bila yang dia tunjuk tu makna tak boleh, kemudian dia diam-diam, ini pelik. Sebab tu ini bukan hukum nasakh, bukan dihapuskan hukumnya. Tak mungkin dihapuskan hukumnya. Ini hanya dakwaan-dakwaan yang tidak betul. Ini saya sukanya nak menukil sini kata-kata daripada Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i.
Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah. Yang mana dia mendakwa, dia memberitahu selepas daripada dia tengoknya alasan-alasan golongan-golongan yang menolak hukum bolehnya mendukung anak kecil ketika solat ni, dia kata semua sekali dakwaan-dakwaan itu adalah batilah mardudah, dia kata. Batil makna tak betul, mardudah yang tertolak. Dakwaan itu dakwaan yang tak betul, yang tertolak, tak boleh dipakai pun. Bahkan Imam Nawawi kata la dalila alaiha, tidak ada dalil pun nak mengukuhkan hujah dia yang mengatakan nasah ke mendakwa khususiat Nabi ke, tak ada pun. Itu adalah dakwaan-dakwaan batil daripada siapa? Daripada Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Asy-Syafi'i, yang mana kebiasaan orang-orang yang bermazhab Syafi'i akan kenal Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi memberitahu hukum tentang perkara ini. Dia mendakwa bahawasanya, dia mengatakan dakwaan-dakwaan yang mengatakan hukum nasab, hukum khususiat Nabi, dan dia mendakwa ini hanya ketika darurat saja, ini adalah dakwaan-dakwaan yang batil, yang tak betul, yang tertolak. Yang mana dia kata sudah jelas dah hadis-hadis yang sahih, dan golongan-golongan ulama hadis pula mengukuhkan lagi, menguatkan lagi hadis itu. Dan ada laginya riwayat-riwayat hadis yang menyokong lagi cerita sebegini. Walaupun itu cerita lain, tapi jadi perbuatan pergerakan dalam solat. Dan ini tidak ternafinya untuk bagi imam ataupun makmum ataupun orang yang solat sendirian, boleh saja dia mendukung anak kecil ketika solat. Dan ini juga pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara perkara yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi solat sambil naik mimbar. Naik turun mimbar, nak tunjuk tentang solat dia. Itu antara hadis tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam bergerak-gerak di dalam solat. Nabi pergi ke depan bila Allah Taala zahirkan, tunjukkan syurga, nikmat syurga. Nabi ke belakang bila Allah Taala zahirkan kedahsyatan neraka. Maka itu antara hadis-hadis yang mana berlaku pergerakan-pergerakan di dalam solat yang dilakukan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perbuatan-perbuatan yang Nabi bergerak-gerak di dalam solat itu tidak membatalkan solat, tidak membatalkan solat, dan tidak diberitahu sendiri juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang aku solat hari itu tu batal ke apa, yang tak sah ke, tak ada. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan diamkan perkara yang dia buat, tetapi yang dia buat itu benda yang tak betul. Ataupun benda itu hanya khususiat pada dia, maka nescaya Nabi akan memberitahu ini khusus untuk dia saja. Okey, faedah daripada hadis ini bahawasanya pergerakan-pergerakan yang berlaku di dalam solat fardu ataupun sunat di kalangan imam ataupun makmum walaupun tanpa darurat, walaupun tanpa keperluan, darurat ada keperluan dia, bolehnya, sahnya solatnya. Mana solat dengan keadaan adanya bergerak-gerak itu, sahnya solat dia. Ini secara umum dulu. Hadis ini juga nak beritahu harus bersentuhan dengan satu orang bayi ataupun satu orang yang beranggapan mungkin ada najis padanya. Ada sangkaan mungkin ada najis padanya. Contohnya bayi kecil. Bayi kecil mana dia kencing nak beritahu kita? Mungkin ada terkucil sedikit ataupun terberak sedikit ke, mungkin kita tak perasan.
Maka sini hanya bentuk sangkaan yang kuat. Sekiranya sangkaan yang kuat, kita tak nampaknya najis-najis yang melekat pada tubuh badan kita, kita pegang tak basah kerana tak kencing, itu tidak mengapa. Dan lebih-lebih lagi di zaman sekarang, yang mana anak-anak kecil ini dipakaikan pampers, dia kain lampin, kain lampin pakai buang, yang mana kemungkinan kecil saja akan bocor. Akan bocor. Kalau banyak sangat mungkin baru akan bocor, ataupun ada silap teknikal barulah akan bocor. Sekiranya bocor, maka itulah menyebabkan kita bernajis. Sekiranya secara zahir gitu tidak ada apa-apa, maka hukumnya tidak ada apa-apa. Maka ikut atas sangkaan saja sudah mencukupi. Sangkaan kita bersih, tapi sangkaan kita mungkin juga dia tu ada najis. Itu hanya sangkaan gitu, tapi kita tengok zahir dia ada bersih, cukuplah. Jangan pula tengok penuh tai itu kita dukung dia nak solat. Jangan pula gitu. Tengah kencing basahnya kain dia kencing, kita pun nak dukung dia nak solat. Tidak boleh lah. Sebab dah zahir dah air kencing, dah zahir dah tai pada situ. Maka itu hukumnya tidak bolehlah solat dalam keadaan begitu kerana adanya bernajis. Tubuh dia bernajis dan kena pada kitanya bernajis. Tetapi hanya sangkaan saja dan mana zahir tak ada, maka hukumnya secara sangkaan ini sudah mencukupi dah untuk dihukumkan harus bagi kita mendukung anak-anak kecil ini. Dan daripada hadis ini juga nak beritahu tawaduknya, sifat merendah dirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sifat yang kasih sayangnya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam zahirkan kepada kita semua sekali. Sifat penyayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma sini saya nak beritahu tentang beberapa faedah. Beberapa faedah ini mengikut pembahagian di kalangan ulama yang membahagikan tentang pergerakan dalam solat. Okey, jadi sini minta tanda lah. Mana pergerakan dalam solat ada 4 bahagian. Ada 4 bahagian pergerakan dalam solat. Dan ini 4 perkara ini berkaitan dengan apa yang ada dalam syariat Islam. Bahagian yang pertama, pergerakan di dalam solat yang mana hukumnya adalah haram dan batal solat. Yang pertama, bahagian yang pertama, haram dan batal solat. Itu haram, hukum haram dan batal solat ni syaratnya apa? Itu syarat pergerakan itu berturut-turut dengan banyak tanpa darurat, tanpa keperluan. Dan tanpa maslahah solat. Kalau darurat, pergerakan banyak tidak mengapa. Kalau ada maslahah solat, itu tidak mengapa. Darurat maslahah solat banyak. Benda yang berkaitan dengan untuk pergerakan untuk maslahah solat, contohnya kita nak penuhkan saf. Tengok saf tu ada renggang, kita pun nak masuk, nak rapatkan saf. Pergerakan kita mungkin banyak. Saf pula yang depan tu tiga saf ke depan ke, misal contoh orang tak nak orang tak nak rapatkan saf, kita pun pergi jalan-jalan pergi duduk di situ, duduk rapatkan saf. Penuhkan saf yang di depan. Dah orang belakang tak nak, orang belakang dia tak nak, maka orang yang belakang lagi itu nak pergi ke depan lagi, itu tidak menjadi masalah. Dan itu dipanggil maslahah solat. Dan satu lagi adalah darurat. Darurat seperti mana dalam hadis juga, iaitu melihat ular. Melihat ular. Kita solat ada ular di depan. Maka Nabi SAW perintahkan supaya pukul ular. Dan kita nak pukul ular, kena ingat, nak pukul ular mula-mula kena cari kayu. Nak pukul ular kena cari kayu. Kita kena cari kayu dulu. Dan pergerakan nak cari kayu mestilah banyak. Dan bila kita nak pukul ular, manakah sudah tentulah ular tu takkanlah sekali pukul aja. Tak. Mungkin kita pukul banyak kali. Nak suruh dia tu nak mematikan dia. Kerana itu berbahaya, kan?
Saya pernah masa ketika kecil, saya sendiri, ketika kecil, ayah saya tengok ular. Ada atas katil tak silap. Saya duduk atas katil juga ketika itu. Saya masih lagi kecil, bayi, kecil lagi masa tu. Diceritakan kepada saya. Dan ayah saya ketika itu solat. Dia solat. Dan dia tak tahu hukum ni lah. Hukum ni dia tak tahu. Dia biarkan gitu saja. Tapi alhamdulillah tak ada apa-apalah. Ular pun tak ada patut apa semua sekali. Tetapi sekiranya dia tahu hukum, maka hukumnya, caranya adalah dia kena ambil kayu, dia kena halaukan ataupun dia pukul ular. Itu cara dia. Kita tak boleh tengok ular tak apa khusyuk solat. Tak boleh. Bila ada benda bahaya, kita kena perlu lari, kita kena lari. Kita kena pukul, kita pukul. Tengok ada lebah ke, ada tebuan ke, mari duduk dekat-dekat dengan kita, kita nak elak benda tu, kita pun bergerak-gerak. Itu dia panggil darurat.